Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita baru saja selesai solat berjemaah zuhur. Kebanyakan daripada amal yang kita kerjakan itu rutin. Kita disuruh beristiqamah, menjalani apa yang telah diperintahkan oleh Allah Ta'ala dan menjauhkan apa segala yang dilarang oleh Allah. Tujuannya semata-mata kerana untuk memberi peringatan kita senantiasa, supaya kita senantiasa berwaspada di dalam menjalani apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarang. Tetapi tujuan tersebut tidak semua kita capai kerana sifat alpa kita, sifat cepat lalai dan lupanya kita. Dan sering kita menterjemahkan perkara yang rutin kita kerjakan itu sebagai sesuatu yang tidak beri faedah kepada kita. Kita ingat bahawasanya berapa banyak perkara-perkara yang telah dipalingkan oleh Allah Ta'ala daripada yang akan menyusahkan kita, perkara yang menjatuhkan kita, yang memberi balak bencana kepada kita. Berapa banyak yang Allah Ta'ala sudah palingkan, adakah kita mengetahuinya? Tetapi apabila permintaan kita sekali tidak dikabulkan oleh Allah Ta'ala, ataupun permintaan kita itu dilambatkan pengkabulannya, kita sudah merasakan, iaitu kita merasakan bahawasanya Allah tidak sayang kita, Allah Ta'ala tidak cinta kita, apa segala doa kita tidak dijawab oleh Allah. Inilah perangai manusia, inilah sifat anak cucu Adam yang sepatutnya kita jauhkan, supaya kita tahu dan kita sentiasa reda bahawasanya Allah Ta'ala cinta dan sayang kepada makhluk-makhluknya. Apatah lagi kita ini adalah manusia, sedangkan makhluk yang lain, tumbuh-tumbuhan, binatang-binatang, segalanya Allah Ta'ala masih memberikan kebahagiaan kepada mereka. Kita yang berakal, yang mampu untuk mengenal Allah, lebih-lebih lagi Allah Ta'ala cinta kepada kita. Ada sebuah cerita untuk kita jadikan teladan, iaitu seorang imam yang mempunyai seorang anak. Senantiasa setiap hari Jumaat, selepas daripada Jumaat, dia memberikan kuliah-kuliah yang senantiasa memberikan peringatan kepada manusia. Selepas daripada kuliah tersebut, biasanya imam ini akan jalan serata kampung, serata desa bersama dengan anaknya yang lagi masih muda. Dia memberikan risalah-risalah jemputan kepada semua orang untuk hadir ke masjid dan mendengar kuliah dan peringatan, berpesan antara satu sama lain pesan yang baik. Satu ketika selepas Jumaat, hari hujan, cuaca sangat sejuk. Imam kata tak payahlah kita keluar, tetapi anaknya masih berkeras untuk keluar. Kemudian tu imam ni mengatakan, tidakkah kamu lihat cuaca kurang baik, hujan lebat dan sejuk lagi? Dia kata kepada bapaknya, iaitu imam itu sendiri, dia kata, wahai ayahku, adakah terhalang dengan sebab cuaca dan hujan lebat manusia akan tidak masuk ke neraka? Setentunya faktor cuaca bukan yang menegah manusia untuk buat maksiat. Dan apabila dia melakukan maksiat dan tidak sempat bertobat, itulah dia, artinya dia akan dimasukkan oleh Allah Ta'ala di dalam neraka. Tapi oleh kerana desakan anaknya, kata imam tersebut, pergilah kamu, ayah tak mau keluar kerana cuaca hujan, tapi hati-hatilah kamu menjalankan risalah itu, iaitu memberikan kepada setiap orang. Jadi anak ini keluar dengan sendirian. Habis risalah itu dibagi kepada seluruh kampung dan desa, hanya tinggal satu saja. Yang satu ini dia mencari-cari orang, siapakah yang akan diberikan risalah ini. Tak jumpa orang, maklumlah cuaca tidak begitu baik, iaitu hujan lebat. Jadi jalan di dalam hujan itu, dia terlihat sebuah rumah yang jauh di pedalaman. Hatinya jadi senang. Dia kata, akan habislah risalah yang akan aku bagi. Sampai saja di hadapan pintu rumah tersebut, anak ini mengetuk pintu. Sekali ketuk, tak ada orang yang buka. 2 kali, 3 kali, 4 kali, dia masih juga tetap mengharapkan bahawasanya penghuni di dalam itu menjawab ataupun membuka pintu.
Lama juga dia tunggu, tak juga keluar seorang pun. Yang akhirnya dia tidak putus harapan, dia ketuk lagi buat kali terakhir. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengkabulkan permintaan aku, iaitu untuk membagikan risalah ini. Dibuka pintu itu, keluar seorang wanita yang agak lingkungan 50-an tahun. Jadi wanita tua ini bertanya kepada anak muda ini, iaitu anak kepada imam masjid. Dia kata, apa yang boleh saya lakukan untuk kamu? Dia kata, tidak apa-apa, maaflah kalau ini hanya sebab saya mengganggu kamu, iaitu saya ingin menyerahkan satu risalah, mengajak orang supaya datang ke masjid mendengar kuliah, di mana di dalam kuliah itu akan senantiasa diperingatkan, iaitu memperingatkan antara sama kita, iaitu macam mana hukum-hukum Allah, macam mana cinta dan kasihnya Allah kepada kita. Dia terima, orang tua ini, yang wanita ini terima. Katanya, baiklah, terima kasih, kata. Anak ini keluar dengan sangat senang hati, balik bertemu dengan imam. Dia kata, sudah habis risalah aku bagi. Sampai hari Jumaat yang akan datang, di mana kuliah itu diadakan. Imam memberi kuliah secara terbuka. Kemudian itu selesai daripada kuliahnya, dia berkata, siapa-siapa di antara kamu yang ingin bertanya, silakanlah tanya. Bangunlah wanita ini, wanita yang separuh baya, yang mengambil risalah yang paling terakhir. Anak ini lihat, ini wanita yang aku telah ketuk pintunya berkali-kali. Apa yang akan ditanyakan? Wanita ini bangun. Dia kata, terima kasih. Hari Jumaat yang lalu, pintu rumah aku telah diketuk oleh seorang malaikat. Malaikat muda, katanya. Kemudian tu imam itu bertanya, apa maksud kamu? Dia kata, sebenarnya pada hari Jumaat yang lepas ketika hujan lebat, aku ingin membunuh diri. Aku sebenarnya bukan Islam, katanya. Aku beragama Nasrani dan aku duduk berdua dengan suamiku. Suamiku sudah meninggal dunia oleh sangat kesepian dan aku merasakan aku ini tersisih daripada rahmat. Maka aku ingin sekali menghabiskan nyawa aku dengan menggantungkan diri. Ketika pintu rumah aku diketuk buat pertama kalinya, aku sedang mempersiapkan tali gantung dan sudah aku lekatkan pun pada leher aku. Yang satunya itu tinggal aku tendangkan saja bangku yang sudah menjadi tapak kaki aku untuk berada di atasnya. Aku diam, tidak buka, tidak menjawab ketukan pintu tersebut. Sampailah aku rasakan anak ini, orang yang mengetuk pintu itu benar-benar mengharapkan aku keluar. Jadi aku berhenti, keluar, buka pintu. Aku nampak seorang anak yang sangat cantik, sangat bagus kelakuannya dan akhlaknya, seolah-olah dia itu datangnya daripada keluarga yang sangat baik, memberikan aku risalah ini. Selepas beliau keluar meninggalkan aku membaca risalah ini. Sedikit demi sedikit risalah ini telah mengusik jiwaku. Aku tinggalkan bangku yang tadinya aku berdiri di atasnya sedikit demi sedikit. Aku buka tali yang untuk menggantung diriku. Timbul satu harapan bahawasanya ada yang masih mencintai aku, iaitu Allah. Sekarang aku menyatakan kepada imam bahawasanya kalau anak itu punya ayah, ingin sekali aku kenal siapa ayahnya. Imam kata, itu adalah anakku. Dia kata, kamu sungguh beruntung memiliki seorang anak yang perangainya seperti malaikat, sangat baik. Dan dialah yang telah memberikan harapan aku untuk hidup kembali. Dan aku berterima kasih dengan adanya risalah ini. Maka dia mengucap 2 kalimah syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, sebagai menganut agama Islam. Itulah cintanya Allah kepada kita. Kalau Allah Ta'ala sayangkan kita, tidak kira daripada mana
Dia akan mengirimkan perutusan untuk menyelamatkan kita. Sebab itu jangan kita abaikan siapa yang datang untuk memberi nasihat kepada kita, sama ada dia orang tua, orang muda, kanak-kanak ataupun haiwan sekalipun, ataupun malapetaka yang datang sekalipun, kita anggap itu adalah daripada pesanan Allah. Ingatlah, pada kuliah zuhur ini selalu hayati bahawasanya kita dicintai oleh Allah, dan senantiasalah kita berbuat kebaikan ikut apa yang diperintahkan oleh Allah. Janganlah kita meragui keimanan yang sudah kita pupuk, kerana kita rata-rata lahir di dalam Islam, ibu bapa kita Islam, kita jaga keimanan kita. Jangan ada pun satu prasangka singgah pada keimanan kita sampai kita tidak mempercayai agama kita. Susur galur Rasulullah, Rasul kita yang kita percaya. Kembali kita kepada apa yang telah kita bincangkan pada minggu yang lalu, iaitu selepas daripada Abdullah selamat untuk dikorbankan di sisi Kaabah. Waktu itu usianya sudah meningkat 24 tahun. Jadi kata Abdul Muttalib, sudah masanya lah untuk kamu berkahwin atau mencari pasangan hidup. Maka mencarilah Abdul Muttalib gadis yang sangat berkenan di hatinya adalah Aminah binti Wahab daripada Bani Zuhrah. Kemudian itu diuruskanlah perkahwinan tersebut. Kita akan bertanya, umumnya daripada kita yang sudah beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya, sering tertanya-tanya di dalam hati, bagaimana pernikahan ibu bapa Rasulullah? Walhal ketika itu Islam belum ada. Tetapi kita mesti ingat bahawasanya Nabi diutuskan oleh Allah Ta'ala mula daripada Nabi Adam, bukan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad adalah Nabi yang paling akhir yang diutuskan kepada kita. Sebelumnya juga syariat-syariat Allah sudah ada kepada Nabi Musa, kepada Nabi Adam, kepada Nabi Sis, kepada Nabi Ibrahim. Semua Nabi-Nabi menerima wahyu daripada Allah, dan semua Nabi-Nabi mempunyai syariat yang berbeza-beza antara satu Nabi dengan Nabi yang lain. Tetapi semua syariat itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Adam ketika dinikahkan oleh Allah Ta'ala dengan Sayyidatina Hawa, belum lagi ada manusia yang lain. Kenapa kita tidak pertikaikan? Kenapa ibu bapa Rasulullah yang kita pertikaikan? Selalu kita mengatakan macam mana mereka tu dinikahkan. Adakah Rasulullah datang daripada pernikahan yang betul, pernikahan yang baik, tidak daripada perzinahan? Na'udzubillahi min zalik. Jangan sekali-kali di dalam hati kita mengatakan bahawasanya pernikahan itu tidak ada pada sebelum zaman Rasulullah SAW. Ini yang didatangkan oleh syaitan untuk meragu-ragukan keimanan kita. Sebab itu tadi di awal saya sudah membawakan cerita bahawasanya kita dicintai oleh Allah Ta'ala. Sebab itulah Allah Ta'ala telah mentakdirkan kita, iaitu kita mendapat nikmat yang paling besar, iman dan Islam. Pelihara nikmat ini, pelihara bahawasanya Allah Ta'ala itu cinta kepada kita. Jangan sekali ada ragu-ragu kita kepada keturunan Rasulullah. Keturunan Rasulullah ataupun nasab Rasulullah dibahagi kepada 3 bahagian, daripada Rasulullah sampai kepada Bani Adnan ataupun Adnan. Jadi kita kenal bahawasanya Rasulullah SAW adalah daripada Bani Adnan. Daripada Bani Adnan sampai kepada Nabi Ibrahim, lagi satu nasab, kerana nasab itu dibahagikan 3 bahagian oleh kebanyakan ahli-ahli sejarah. Daripada Nabi Ibrahim sampai membawa kepada Nabi Adam alaihissalam. Dan Nabi mengatakan bahawasanya beliau tidak ada sedikit pun campur aduk dengan perzinahan. Semua adalah benih-benih suci yang diturunkan mula sampai Nabi Adam, daripada Nabi Adam sampai lahirnya junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana kalau kita tinjau daripada segi sejarah, ada 4 cara perkahwinan ataupun pernikahan di dalam masyarakat jahiliah. Yang pertama adalah pernikahan yang kita kenal sekarang ini, yang ada sekarang ini kita di dalam Islam. Itu pernikahan yang memang sudah ada sebelum lagi Islam datang. Pernikahan seperti itu sudah wujud. Kemudian tu ada lagi 3 pernikahan yang tidak diakui sama sekali oleh Islam. Dan kalau kita menceritakan pun tidak elok, kerana dia merupakan latar belakang bangsa Arab, di mana bangsa Arab itu daripadanya lah
lahir junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW, maka kita tinggalkan untuk memperbincangkannya kerana sangat tidak elok kalau kita dengar pun. Tetapi kita percaya bahawasanya Rasulullah SAW adalah lahir daripada keturunan suci. Apa dalil? Iaitu dalil daripada Al-Quran itu sendiri. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, demi sungguh telah datang kepada kamu seorang rasul daripada kalangan ataupun golongan kamu. Bagi ulama-ulama qiraat, anfusikum, fa itu dibaca baris depan, boleh. Dan ada qiraat pula membacakan anfasikum, fa itu dibaca baris fathah ataupun baris atas, mempunyai makna yang sedikit berbeza. Kalau anfusikum artinya, min anfusikum artinya daripada golongan kamu, iaitu orang-orang Arab yang banyak-banyak itu daripada kabilah-kabilah yang banyak, diambil kabilah Bani Hashim sebagai yang melahirkan junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau orang yang membaca dengan qiraat anfasikum, artinya yang paling terbaik daripada kamu. Siapa yang paling terbaik adalah junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau dibaca anfasikum. Ini merupakan dalil bukan daripada golongan kamu, tetapi daripada orang yang paling terbaik yang Allah Ta'ala telah pilih sebagai Rasul akhir zaman yang diutuskan kepada umat yang paling akhir, kepada seluruh alam, bukan hanya umat saja. Itu satu dalil. Lagi satu dalil di dalam surah Asy-Syu'ara ayat 219 kalau tidak silap saya nombor ayatnya. Wa taqallubaka fis sajidin. Perpindahan benih ataupun perpindahan Rasulullah daripada satu jasad kepada satu sulbi adalah daripada kalangan orang-orang yang senantiasa bersujud. Ini tafsir yang telah diberitakan ataupun yang telah dinyatakan oleh Ibnu Abbas sendiri, di mana kita tahu Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas adalah seorang yang telah dinaskan oleh Rasulullah dan didoakan oleh Rasulullah, orang yang paling pintar di dalam mentakwil ayat-ayat Al-Quran dan mentafsirkannya. Maka kita ambil tafsir ini sebagai hujah, iaitu bahawasanya Rasulullah SAW adalah lahir daripada keturunan suci. Ini adalah daripada Al-Quran. Banyak lagi daripada dalil-dalil yang boleh kita ambil, tuan-tuan boleh rujuk di mana-mana kitab, supaya kita menambahkan keimanan orang yang kita percaya sebagai Rasulullah yang membimbing kita, yang akan memberi syafaat kepada kita, adalah orang yang paling suci di antara seluruh umat yang Allah Ta'ala jadikan. Jangan sedikit ragu-ragu, jangan sekali-sekali. Kerana ada orang-orang yang meragukan hal ini disebabkan oleh adanya beberapa peristiwa di mana orang-orang Arab Quraisy itu menjalani pernikahan yang berbeza-beza yang tadi sudah kita tidak mahu menceritakannya. Mereka mempunyai prasangka, kalau siapa-siapa yang rajin buka satu website namanya Faith Freedom. Ini website sangat menghina agama. Siapa saja yang membacanya akan terbangkit suatu kebencian kepada orang yang menulis. Mereka mengatakan bahawasanya Nabi Adam dan Hawa melahirkan keturunan yang berpasang-pasang, dan dia telah menjodohkan anaknya, pasangan yang pertama dengan yang kedua, pasangan yang kedua dengan yang pertama. Adakah tidak bahawasanya Rasulullah juga berasal daripada perkahwinan seperti macam ini, iaitu perkahwinan adik-beradik, perkahwinan yang kalau kita lihat tidak akan dapat diterima dia itu sebagai manusia suci. Ini orang-orang yang menghina kepada Islam. Tapi kita jawab, tidakkah mereka mengetahui bahawasanya Nabi Adam tidak melahirkan semua anaknya berpasang-pasang? Ada anaknya yang dilahirkan tunggal, tidak ada pasangan. Siapa jodoh anak ini? Daripada anak yang tidak ada pasangan ini yang dijodohkan oleh Allah Ta'ala, tuan-tuan boleh cari. Kerana ini masih dibuka lagi perbincangannya. Siapakah jodoh anak tunggal ataupun anak yang tidak ada pasangan daripada Adam alaihissalam ini? Dan daripada orang inilah, daripada anak inilah lahir keturunan-keturunan suci yang akan membimbing kita sampai nanti akhir zaman dan memberikan syafaatnya. Mereka tidak keluar ini semua. Mereka tidak tahu bahawasanya Allah Ta'ala memelihara keturunan Nabi kita Muhammad SAW daripada salah silahnya.
Mereka hanya membuat satu tuduhan membabi buta tanpa memeriksa perkara yang sebenarnya. Ini adalah merupakan kenyataan sejarah yang tidak boleh diingkari lagi, kerana tidak semua anak Nabi Adam kembar, ada yang tunggal. Siapa jodoh mereka? Kalau semua sudah dijodohkan antara satu sama lain oleh Nabi Adam, yang ini tertinggal. Siapa? Sebab itu mereka tidak mengkaji sampai ke sini. Maka kita janganlah ada rasa ragu. Allah Ta'ala telah menjaga keturunan Rasulullah SAW. Kita yakin beliau akan mensyafaatkan kita, beliau akan menolong kita ketika nanti kita kurang amal kita, beliaulah yang akan menambahkannya. Maka dari yang demikian, kita tetapkanlah keimanan kita, kita kuatkanlah, kumpullah pada majlis-majlis yang baik-baik. Semua kita ini senantiasa diberi peringatan oleh Allah Ta'ala, dan kita berpesan-pesan antara satu sama lain, jangan menghina orang yang melakukan maksiat, tetapi menasihati mereka untuk sama dan sama-sama kita dapat diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita tergolong kepada hamba-hamba yang sangat dicintai oleh Allah, sangat dikasihi oleh Nabi kita, sebagaimana kita juga seharusnya menunjukkan kasih sayang kepada Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sambung insya-Allah pada minggu yang akan datang bijahi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sya'ulillahil Fatihah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tunajjina biha min jamil ahwali wal afat, wa taqdi lana biha min jamil hajat, wa tutahhiruna biha min jamil sayiat, wa tarfa'una biha indaka ala darajat, wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khairat fil hayati wa ba'dal mamat, wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.